guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Guys, hari ni aku nak cerita hantu. Korang, hari ni kalau korang nak tahu aku nak cerita hantu pasal apa, hari ni cerita hantu dia lain sikit lah. Korang, tapi sebelum tu jangan lupa like, comment, share and subscribe. Jangan lupa like, subscribe sebanyak 100k. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Korang, kalau korang nak tahu hari ni aku nak cerita hantu pasal apa, sebelum tu korang jangan lupa subscribe. Korang kena subscribe dulu, baru aku akan bagi tahu hari ni aku nak cerita hantu pasal apa. Korang, hari ni aku nak cerita hantu pasal, tapi sebelum tu, thank you so much kepada yang dah selalu tengok video aku dan dah selalu like video baru aku, dah support YouTube aku lah, dah tengok video baru aku bersama juga lah kan. Thank you so much. Yang baru singgah ke channel YouTube aku pun, thank you so much. Dan dah subscribe YouTube aku pun, thank you so much. Aku doakan semoga korang semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Korang, hari ni aku nak cerita pasal sekolah berhantu. Di manakah sekolah berhantu itu? Aku tak tahulah bila bermula kisah dia. Kalau korang nak tahu semua tu, korang kena tengok video ni sampai habis. Sebab apa? Esok tiada video baru dah. Tak salah pun kalau korang nak tengok video ni esok, sebab esok tak ada video baru dah. Sorry korang. Korang, hari ni aku nak cerita pasal sekolah berhantu. Cerita dia macam ni. Dia nak kongsikan, terdetik untuk saya. Cerita seram yang dikongsikan terdetik untuk saya berkongsi kisah benar yang saya sendiri pernah alami. Maksudnya dia kata ini kisah benar yang dia pernah alami. Kisah ni bermula pada tahun 2006. Waktu tu saya tingkatan 2. Saya dan beberapa rakan telah mewakili sekolah kami dalam sukan. Kisah ni bermula pada tahun 2006. Waktu tu dia tingkatan 2. Dia dan beberapa rakan telah mewakili sekolah dalam sukan. Kami berada di sekolah tuan rumah selama 4 hari dalam 4 hari 3 malam. Sekolah itu memang terkenal dengan cerita-cerita seram. Sekolah tu nama apa guys? Sekolah tu nama apa korang? Dia terkenal dengan cerita-cerita seram. Agak-agaknya sekolah itu dekat mana? Dekat mana? Cuba komen kat bawah kalau korang tahu. Mana tahulah korang pernah pergi sekolah tu ke kan? Hari pertama kami di sana, seorang pelajar yang memang sekolah di sana mengatakan yang sebuah bangunan sekolah yang terletak di tepi sekali jarang dikunjungi oleh pelajar. Mendengar cerita itu, kami mula ingin tahu dan memintanya menceritakan kisah di sebalik bangunan itu. Katanya di tingkat 2 bangunan itu berkunci dan pada waktu malam ia gelap sahaja. Katanya di tingkat 2 bangunan itu berkunci pada waktu malam. Waktu siang aku tak tahulah. Waktu gelap je lah kan. Biasanya waktu malam kan gelap kan. Malam keduanya kami semua berada di luar kerana tempat mengambil makanan berada di luar dom, dan di sana kami dapat melihat bangunan itu dengan jelas. Memang tingkat 2 gelap dan hanya tingkat 1 yang lampunya terbuka. Agak-agaknya kenapa tingkat 1 lampu terbuka? Siapa yang main tutup lampu? Siapa yang buka lampu? Selesai makan, kami pun bergurau senda di sana bersama rakan-rakan atlet yang lain sambil main sembunyi-sembunyi. Masa itu saya sembunyi di belakang kereta cikgu saya yang kebetulan parking di depan tempat ambil makanan, sedang bersembunyi. Tergerak hati saya untuk melihat bangunan itu dan betul sangkaan saya melihat seorang budak perempuan seolah-olah sedang memandang saya dari jendela bangunan. Dia nampak seorang perempuan seolah-olah yang sedang memandang dia dari jendela bangunan. Walaupun keadaan gelap, namun saya masih nampak jelas kelibatnya. Baju berwarna biru, rambutnya ikal sedikit sampai baru. Siapakah perempuan itu? Cuba komen di bawah kalau korang tahu. Mulanya saya ingat atlet dari sekolah lain, tapi saya hairan sebab bangunan itu tidak diguna untuk mana-mana kontijen. Jadi saya lambaikan tangan padanya, namun tiada balasan pun. Saya hairan. Saya pun cuba berjalan beberapa langkah untuk melihatnya lebih jelas dan alangkah terkejutnya saya
Apabila melihat jelas yang dia tiada wajah, halus sahaja mata, mulut, hidung tiada. Saya sangat terkejut dan berjalan ke belakang dengan laju sambil mata masih melihat dia. Dia pun terkejut dan berjalan ke belakang dengan laju sambil melihat dia. Saya terhenti oleh kereta yang cikgu saya parking di sana. Cikgu saya terkejut melihat saya yang sudah. Cikgu dia terkejutlah kan melihat muka dia sudah. Dia bertanya, "Kamu kenapa?" Cikgu dia tanyalah kan, "Kamu kenapa?" Dan saya jawab, "Tiada apa-apa cikgu. Saya tak mahu dianggap minta perhatian oleh mereka." Setelah itu, dia dan kawan-kawan dia pun masuk dalam dom. Dari jauh kami terdengar kawan kami dalam dom berteriak sambil menangis. Kami terkejut dan cepat-cepat ke sana. Kami melihat dia sedang ditahan oleh kawan-kawan yang lain. Kami hairan, kami tanya apa yang berlaku. Namun mereka mengatakan yang dia ternampak sesuatu. Kemudian dia sambil menangis berkata, "Saya nampak hantu, bajunya biru, rambutnya paras bahu tapi dia tiada muka." Katanya. Saya terdiam. Dia cakap dia nampak hantu, bajunya biru, rambutnya paras bahu tapi dia tiada muka. Saya terdiam. Rupanya bukan hanya saya yang melihat tapi dia juga ternampak benda tu. Dia fikir dia seorang je nampak benda tu. Rupanya tidak, orang lain pun nampak juga benda tu. Namun rakan-rakan yang lain tidak percaya. Ada yang senyum, ada yang dijadikan gurauan, dan ada juga yang marah kerana percaya yang dia hanya buat cerita minta perhatian. Tapi bagi saya percaya kerana saya juga nampak benda itu. Kemudian dia tambah lagi, lepas tu mukanya tiba-tiba pecah. Saya nampak sangat. Katanya, "Aduh, sampai begitu sekali. Syukur saya hanya nampak dia seolah-olah memandang ke arah saya, seolah-olah sedih yang dia tak dapat bergurau senda dengan kawan-kawan seperti saya yang sedang bermain dengan kawan-kawan pada masa itu." Setelah ditenangkan oleh atlet-atlet senior kami, kawan kami yang ternampak benda itu pun tertidur. Diorang yang ternampak benda itu pun, diorang tertidur. Kami sengaja tak memberitahunya kepada jurulatih kami. Kepada jurulatih kami kerana jurulatih kami masa itu sangat tegas, takut didenda. Saya sendiri pun tak memberitahu sesiapa yang saya nampak malam tadi. Setelah selesai akan dan kami sudah balik dari sana, baru saya ceritakannya pada kawan-kawan saya. Mereka sangat terkejut, terutama kawan saya ternampak itu juga. Dia pun ceritalah kat kawan dia kan. Kawan dia cakap, kawan dia pun ternampak juga. Itulah kisah benar saya sehingga ke hari ini saya masih ingat jelas gambaran benda itu yang seolah-olah cemburu dan sedih melihat kami bergurau senda. Mungkinkah dia rindu bersama kawan-kawannya dulu semasa dia masih hidup? Andaian seperti itulah. Terima kasih sudi baca kisah saya. Itu saja. Okay, so korang, sekolah berhantu ni, aku tak tahu dekat mana, tapi mana tahulah korang pernah pergi sekolah ni ke kan? Cuba komen kat bawah. Lagi satu korang, yang aku tahu kisah dia berlaku pada tahun 2006. Okay, so korang sampai sini saja video baru aku. Okay, sebelum tu aku nak cakap sikit. So korang, aku nak bagi tahu lah kan, siapa-siapa yang pergi sekolah. Okay, korang, contoh kan macam korang pernah pergi sekolah kan. Okay, korang pernah pergi sekolah berhantu. Kalau korang pernah pergi sekolah berhantu, korang komen dekat bawah. Kalau korang pernah jumpa sekolah berhantu ke, korang pernah nampak sekolah berhantu, cuba komen dekat bawah, okay? So korang, kalau sekolah korang pun tempat keras ke, tempat berhantu ke, cuba komen dekat bawah juga, okay? So jangan lupa subscribe juga. So korang, sampai sini saja video baru aku. So jangan lupa like, comment, share and subscribe korang. So bye, see you next time video. Kita jumpa di hari Jumaat pula, sebab esok tak ada video baru dah. Okay, so bye korang, bye.